boleh buka buku Sahih Bukhari, dapatkan buku ni dalam Sahih Al-Bukhari. Anda boleh buka buku Sahih Bukhari, dapatkan buku ni, link saya letak. Penyelewengan matan hadis dua surah Al-Mu'awwizatain bukan dari Al-Quran. Masih lagi dalam perbahasan penyelewengan teks dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kali ini bersangkut paut dengan isu tahrif Al-Quran. Mari kita semak dalam kitab Sahih Al-Bukhari, terjemahan bahasa Indonesia, jilid ke-6, muka surat 583 sehingga 584. Hadis daripada Zir bin Hubaish yang bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, Anil Mu'awwizatain, berkenaan Al-Mu'awwizatain, iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas, dua surah terakhir dalam Al-Quran. Di sini terdapat hadis yang tidak dapat difahami. Sama ada jin atau manusia tak akan faham hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari ini. Faqala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Ka'ab menjawab, aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala qila li, lantas beliau atau baginda bersabda, ditanyakan kepadaku. Faqultu, lalu aku Ubay bin Ka'ab berkata, fanahnu naqulu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun berkata sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tuan-tuan, hadis ini tak ada sesiapa pun yang boleh faham. Macam mana nak faham kalau hadis tak jelas? Apa yang Rasulullah sampaikan? Ubay bin Ka'ab pun berkata, kami berkata sebagaimana yang Rasulullah bersabda. Boleh faham tak? Tak jelas. Macam mana kita nak faham hadis ni? Dalam riwayat berikutnya pun tak boleh difaham oleh manusia. An Zir sa'altu Ubay bin Ka'ab. Daripada Zir katanya, aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Qultu ya Aba Munzir inna akhaka ibn Mas'ud yaqulu kaza wa kaza. Kataku, wahai Abu Munzir, sesungguhnya saudaramu Ibnu Mas'ud berkata demikian dan demikian. Ini satu perkataan yang menggantikan teks asal. Camlah, kalau ada hadis yang sebut kaza wa kaza, demikian dan demikian, maka ini bukan hadis yang asal. Hadis ini telah diselewengkan oleh pengarang kitab. Faqala Ubay sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Ubay berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, faqala li qila li. Lantas beliau berkata kepadaku, ditanyakan kepadaku. Faqultu qala. Aku iaitu Ubay berkata, maka kami mengatakan sebagaimana yang telah disabda oleh Rasulullah. Fa nahnu naqulu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami pun mengatakan apa yang Rasulullah telah sabdakan. Hadis ni pun sama juga. Manusia tak boleh faham apa yang ditulis oleh Imam Bukhari. Inilah dia standard kitab yang diangkat sebagai kitab paling sahih selepas Al-Quran. Betapa hadis Nabi dipermain-mainkan secara sengaja, digantikan dengan perkataan kaza wa kaza. Baik, untuk memahami hadis ini, mau tidak mau kita mesti cari matan yang sama. Tidak kira dari jalur mana pun sanadnya, asalkan kita dapat apa maksud kaza wa kaza. Mari kita lihat dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal yang merupakan salah seorang guru kepada Imam Al-Bukhari. Jilid yang ke-35, muka surat 116. Hadis yang sama dengan dua perawi yang sama, iaitu Asim bin Bahdalah dan Zir Hubaish. Kedua perawi ini masih sama seperti dalam catatan Sahih Al-Bukhari. Qultu li Ubay bin Ka'abin, inna ibn Mas'udin la yaktubul mu'awwizatain fil mushafihi. Inilah dia kaza wa kaza. Rupa-rupanya dua surah iaitu Al-Mu'awwizatain tidak dianggap sebahagian daripada Al-Quran. Sebab itu Abdullah bin Mas'ud tidak menulis kedua-dua surah ini dalam mushafnya. Faqala ashhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarani. Ibnu Mas'ud berkata, aku bersaksi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahuku, inna Jibril qala lahu, sesungguhnya Jibril berkata kepadanya, qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Faqultuha, maka aku pun berkata demikian. Faqala qul a'udzu birabbin nas, dia berkata aku berlindung kepada Tuhan sekalian manusia. Faqultuha, maka aku pun berkata demikian.
Fanahnu naqulu ma qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kami pun berkata sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini baru hadis yang lengkap, tidak seperti yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari sampai menggantikan perkataan asalnya dengan ungkapan kaza wa kaza. Hadis ini berada dalam kategori sahih. Jadi apa masalahnya? Sampai Imam Bukhari menukil hadis yang membingungkan umat. Ini disebabkan membawa kepada akidah bahawa dua surah terakhir itu bukan dari Al-Quran. Maka Imam Bukhari malu untuk menyatakannya. Kalau kita buka kitab Sahih Al-Bukhari yang ditahqiq oleh Dr. Mustafa Al-Bu'ah, jilid keempat, muka surat 1904. Inna akhaka min Mas'udin yaqulu kaza wa kaza. Sesungguhnya saudara kamu Ibnu Mas'ud berkata demikian dan demikian. Mustafa Al-Bu'ah menulis, Innal mu'awwizatain laysata minal Qur'an. Yani annahu lam yusbit 'inda Ibn Mas'ud al-qat bizalika. Bahawasanya Al-Mu'awwizatain iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas bukanlah dari Al-Quran. Tidak tersabit di sisi Abdullah bin Mas'ud demikian itu. Itulah maksud kaza wa kaza dalam riwayat yang sudah diselewengkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dalam kitab Al-Ta'liqatil Hisan ala Sahih Ibn Hibban, jilid ke-6, muka surat 426. Diriwayatkan daripada perawi bernama Zir bin Hubaysh yang berkata, Laqitu Ubay bin Ka'bin faqultu lahu inna ibn Mas'ud. Aku bertemu dengan Ubay bin Ka'ab. Aku berkata kepadanya bahawa Abdullah bin Mas'ud kana yahuqqul mu'awwizatain minal masahif. Abdullah bin Mas'ud memadam al-mu'awwizatain daripada lembaran mushaf Al-Quran. Wa yaqulu innahuma laysata minal Quran. Dan ia berkata kedua-duanya bukan dari Al-Quran. Inilah dia maksud kaza wa kaza dalam Sahih Al-Bukhari. Dan inilah pendapat Ibnu Mas'ud bahawa al-mu'awwizatain bukanlah dari Al-Quran, tetapi ditambah dalam Al-Quran. Hadis ini sebenarnya lebih panjang berbanding dengan matan yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, tuan-tuan. Qala Ubay, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ubay berkata Rasulullah ditanya, faqala lana, ia berkata kepada kami, fa nahnu naqulu kam ta'udduna surat al-ahzabi min ayah. Aku bertanya, berapakah jumlah ayat dari surah Al-Ahzab? Ia berkata, aku menjawab, salasan wa sab'ina. Surah Al-Ahzab ada 73 ayat. Qala Ubay, wallazi yuhlafu bihi, in kanat lata'dilu surat Al-Baqarah, walaqad qara'na fiha ayat ar-rajmi. Ubay berkata, Abdullah bin Mas'ud bersumpah bahawa jumlah ayat dalam surah Al-Ahzab sebelum ini setara dengan surah Al-Baqarah. Kami telah baca ayat rejam di dalamnya. Maknanya sebelum itu jumlah ayat dalam surah Al-Ahzab setara dengan surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ada 286 ayat. Sekarang Al-Ahzab tinggal 73 ayat. Ayat rejam itu adalah asy-syaikhu wasy-syaikhatu farjumuhumal battata nakalan minallahi wallahu azizun hakim. Orang tua laki-laki dan perempuan, maka rejamlah kedua-dua mereka dengan sungguh-sungguh sebagai hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Albani menulis hadis ini sahih. Maknanya dalam Ahlu Sunnah ada akidah bahawa ayat Al-Quran yang sudah dimansuhkan dan dihapuskan dari Al-Quran. Namun pengarang kitab Sahih Bukhari malu untuk menyatakan bahawa sahabat Nabi menganut akidah tahrif Al-Quran. Jadi justru itu pengarang kitab Sahih Bukhari menukilkan hadis tersebut dengan mengubah teksnya supaya tidak seorang pun daripada jin atau manusia yang dapat memahami hadis tersebut, iaitu menurut sahabat Nabi surah Al-Falaq dan An-Nas bukan dari Al-Quran. Surah Al-Ahzab pula dulunya 4 kali ganda dari jumlah ayat yang wujud sekarang ini. Dan Al-Ahzab yang sampai ke tangan kita hari ini jumlahnya 1/4 dari jumlah asal. Dalam kitab Fathul Bari Bisyarhi Sahih Al-Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis hadis dari kitab Sahih Bukhari tersebut. Kita lihat siapa yang seleweng hadis ini. Dalam muka surat berikutnya, Ibnu Hajar mengulas hadis tersebut. Qauluhu yaqulu kaza wa kaza. Hakaza waqa'a hadzal lafz mubhaman. Demikian dah terjadi kesamaran lafaz ini.
tidak jelas pada hadis ini. Lafaznya samar-samar supaya orang tidak faham. Wa ka'anna ba'da ruwati abhamahu isti'zaman lahu. Seolah-olah beberapa perawi mengaburkannya demi menghormatinya, iaitu menghormati kedudukan Abdullah bin Mas'ud sebagai seorang sahabat Nabi. Barangkali bimbang nanti akan ada cendekiawan Muslim yang mengkafirkannya kerana percaya terjadi tahrif pada Al-Quran. Wa azunnu zalika min Sufyan. Aku rasa yang menyelewengkan hadis ini adalah Sufyan. Jadi Ibnu Hajar menyangka Sufyan melakukan kerja-kerja seleweng hadis tersebut. Kuntu azunnu awwalan anna allazina abhamahu al-Bukhari li'annani ra'aitu tasrih fi riwayat Ahmad an Sufyan. Aku mula-mulanya menyangka bahawa Al-Bukhari cuba mengaburkan hadis tersebut kerana aku melihat hadis itu diriwayatkan dengan jelas dalam riwayat Ahmad daripada Sufyan. Jadi di sini jelas tuan-tuan sekalian. Hadis ini dinukilkan dari kitab lain daripada Sufyan dengan versi yang lengkap. Wa kaza akhrajahu al-Humaidi an Sufyan. Demikian juga Al-Humaidi menukilkan hadis ini daripada Sufyan. Maknanya, hadis ini dalam kitab Musnad Al-Humaidi dinukilkan secara sempurna. Maka diketahuilah bahawa hadis ini telah diselewengkan oleh Imam Bukhari sendiri. Bukan orang lain, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Pengarang kitab inilah yang menyelewengkan hadis tersebut. Untuk apa? Demi melindungi maruah seorang sahabat Nabi yang percaya bahawa surah Al-Falaq dan surah An-Nas bukan dari Al-Quran. Sedangkan tahrif atau akidah Ibnu Mas'ud ini bertentangan dengan majoriti umat Islam. Dalam muka surat berikutnya, Ibnu Hajar menjelaskan wa amma qaulun Nawawi fi syarhil muhadzab. Adapun kata-kata Imam Nawawi dalam kitab Syarh Al-Muhadzab, ajma'al muslimuna ala anna al-mu'awwizatain wal fatihata minal Quran. Umat Islam telah sepakat bahawa al-mu'awwizatain dan al-fatihah adalah dari Al-Quran. Wa amma man jahada minhuma syai'an kafar. Dan barang siapa yang mengingkari salah satu dari keduanya, maka ia telah kafir. Wa ma nuqila an Ibni Mas'ud batilun laisa bisahih. Kata Ibnu Hajar lagi, apa yang dinukilkan daripada Ibnu Mas'ud adalah batil, tidak sahih. Tapi telah sabit dalam kitab Sahih Bukhari bahawa hadis ini sahih. Dan Ahlu Sunnah sepatutnya mengkafirkan Ibnu Mas'ud. Kalau tidak sahih, jangan panggil kitab ini sebagai Sahih Bukhari kerana terdapat hadis yang batil. Jadi menolak atau menerima hadis ini tetap mendatangkan masalah kepada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Menerima hadis ini meruntuhkan akidah keadilan sahabat yang dianuti oleh Ahlus Sunnah. Menolak hadis ini pula menyebabkan kitab Sahih Bukhari bukan lagi kitab paling sahih sebagaimana yang diyakini oleh Ahlus Sunnah. Dan semua ini membuktikan bahawa Imam Bukhari bukanlah seorang yang thiqah. Jadi kesimpulannya, hadis yang kita bincangkan ini, Imam Bukhari telah selewengkan hadis Al-Mu'awwizatain kerana melindungi akidah Ibnu Mas'ud bahawa surah Al-Falaq dan surah An-Nas bukanlah dari Al-Quran. Menukil secara tidak amanah. Nak kata jahat pun boleh, nak kata berdusta pun boleh. Jadi, beranikah si Hafiz Firdaus menuduh Imam Bukhari tidak beramanah, jahat dan dusta sebagaimana tuhmahannya kepada saya suatu ketika dahulu?